Bible merupakan kitab suci bagi penganut agama Yahudi, manakala Al-Quran merupakan kitab suci bagi penganut agama Islam. Kedua-dua kitab ini mempunyai ajaran yang sama. Mengikut ajaran agama Islam, Rasul yang diutuskan kepada umat ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Hanscom, Jesus merupakan mujaddid ataupun gerakan Jesus merupakan gerakan tajdid di dalam ajaran agama Yahudi. Namun demikian, setelah datangnya Saint Paul, beliau mendakwa sebagai Rasul, manakala Jesus adalah Tuhan, salah satu Tuhan daripada Trinity, Tuhan the Father, Tuhan the Son, and Tuhan the Holy Ghost. Namun demikian, ada banyak persamaan dalam ajaran Bible dan juga ajaran Al-Quran. Buku ini membicarakan dengan terperinci persamaan-persamaan di antara ajaran Bible dan juga ajaran Al-Quran. Seperti beberapa ajaran yang penting yang selari dengan ajaran Al-Quran dan Bible. Sehingga kan ada sebahagian daripada penganut agama Kristian menyatakan bahawa what being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim and not being practiced by the Christian. Apa yang diajarkan oleh Bible diamalkan oleh orang Islam, tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian. Di sinilah satu keunikan ataupun ironik yang berlaku, di mana apa yang diajar oleh Bible selari dengan ajaran Islam dan diamalkan oleh orang Islam, tetapi peliknya orang Kristian tidak meyakini bahawa itulah ajaran yang perlu mereka laksanakan. Perkara yang pertama, apa yang dijelaskan oleh Bible tentang pengharaman babi. Menurut Bible, babi adalah haram dan tidak boleh dimakan bagi orang Kristian. Saya tidak akan jelaskan detail satu persatu. InsyaAllah selepas ini saya akan jelaskan satu persatu dengan detail. Hari ini saya cuma mengambil pengajaran ataupun perkara-perkara yang selari di antara ajaran Bible dan ajaran Quran tanpa didetailkan. Perkara yang pertama, persamaan yang pertama ialah dalam Bible, dalam Al-Quran diharamkan untuk memakan daging babi. Dan orang Islam mengharamkan daging babi, tetapi orang Kristian tidak menganggap ialah satu daging yang haram untuk dimakan. Bahkan mereka memakan dengan penuh keyakinan bahawa daging babi adalah tidak haram ke atas mereka. Yang kedua, pengharaman untuk meminum arak. Dalam Bible, dalam Al-Quran, arak adalah diharamkan ke atas penganutnya. Umat Islam meyakini arak adalah haram, walaupun kemungkinan ada umat Islam yang meminum arak, tetapi mereka minum arak bukan dengan keyakinan bahawa arak adalah halal, cuma kerana runtutan hawa nafsu yang menyebabkan mereka terjebak untuk meminum arak. Namun demikian, dalam agama Kristian atau kalangan penganut orang Kristian, mereka ramai yang meminum arak walaupun sebahagian tidak dinafikan. Contohnya Christian Moment, mereka menganggap bahawa arak adalah haram, tapi majoriti penganut agama Kristian tidak menganggap bahawa arak adalah minuman yang haram. Bahkan dalam majlis-majlis mereka menjadikan minuman champagne ini sebagai satu kemuncak dalam majlis mereka dengan meminum minuman yang memabukkan ataupun arak. Jadi perkara yang kedua, persamaan di antara ajaran Quran dan ajaran Bible ialah arak hukumnya adalah haram. Yang ketiga, kewajipan untuk berkhatan. Dalam Bible ada beberapa ayat yang mewajibkan bagi pihak lelaki untuk berkhatan. Namun demikian dalam Al-Quran tidak dijelaskan
bahawa hukum khatan. Namun demikian Al-Quran merangkumkan secara umum untuk mentaati syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan di antaranya adalah syariat khatan. Namun demikian syariat khatan ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, khatan adalah hukumnya wajib dan umat Islam berkhatan. Cumanya orang Kristian tidak berkhatan. Yang keempat, amalan sujud dalam bersembahyang. Dalam Bible terlampau banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahawa para rasul dan juga Bani Israel sujud kepada Tuhan mereka dalam sembahyang. Demikian juga umat Islam sujud dalam sembahyang mereka. Ini berarti bahawa amalan sujud dalam sembahyang adalah amalan yang biasa yang diamalkan oleh para anbiya Bani Israel. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ironiknya umat Islam sujud dalam sembahyang mereka, namun masyarakat Kristian kebanyakannya tidak sujud dalam solat mereka ketika mana mereka melakukan sembahyang di gereja-gereja mereka. Yang kelima, Bible menjelaskan bahawa Jesus adalah seorang rasul. Jesus adalah seorang rasul. Bahkan penegasan Jesus ini, pertamanya Bible menegaskan Jesus adalah seorang rasul. Yang kedua, orang ramai juga mengakui Jesus adalah seorang rasul. Yang ketiga, Jesus sendiri mengakui bahawa beliau adalah seorang rasul. Demikian juga Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa Jesus adalah seorang rasul. Yang keenam, Jesus bukan hanya seorang rasul, bahkan baginda diutuskan hanya kepada Bani Israel sahaja. Ini berarti bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS bersifat partikularistik, iaitu hanya untuk kelompok kaum tertentu, iaitu kepada Bani Israel. Perkara ini dijelaskan dalam Bible dan juga dalam Al-Quran. Dan umat Islam meyakini dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa AS khas untuk Bani Israel. Namun demikian, masyarakat Kristian setelah kedatangan Saint Paul mendakwa bahawa ajaran ini adalah bersifat universal untuk masyarakat umum seluruhnya. Yang ketujuh, Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Banyak ayat-ayat dalam Bible yang mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang Esa. Dan tidak ada ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Jesus mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Jesus memerintahkan orang ramai menyembah beliau sebagai Tuhan. Sebab dakwah Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Dan perkara ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, di mana Jesus menafikan akidah Trinity itu adalah akidah yang beliau bawa. Bahkan Al-Quran menjelaskan Jesus berlepas diri daripada ajaran Trinity. Gambaran yang diberikan dalam poin yang ketujuh di sini ialah Al-Quran dan Bible menegaskan bahawa Jesus mengajak orang ramai untuk menyembah Tuhan yang Esa. Yang ke-8, Bible mengakui bahawa Jesus menegaskan the Father is the only true God. Dalam Al-Quran menjelaskan bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Namun, apa yang dijelaskan oleh Bible di sini, the Father is the only true God, Tuhan, the Father adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi, kedatangan Saint Paul telah merubah suasana ataupun ajaran ini. Bukan hanya the Father Tuhan yang benar, Jesus juga merupakan Tuhan. Sebaliknya, ajaran yang dibawa oleh Bible, ajaran yang dibawa oleh Jesus menegaskan bahawa Jesus mengakui bahawa the Father is the only true God. The Father hanyalah satu-satunya Tuhan yang Esa, Tuhan yang benar. Yang ke-9, dalam Bible terdapat beberapa ayat yang melarang untuk membuat, memuja dan mengagungkan serta menyembah patung. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang melarang umat Islam untuk memuja,
membuat dan mengagungkan patung. Sebab itulah kalau kita pergi ke masjid dan surau ataupun rumah-rumah umat Islam, kita tidak akan jumpa mana-mana rumah orang Islam yang memuja dan mengagungkan patung-patung. Namun demikian, walaupun ajaran Bible melarang membuat, memuja dan mengagungkan patung-patung, tapi seandainya kita pergi ke gereja-gereja Katolik, kita akan nampak banyak patung-patung yang dipuja ataupun dimuliakan. Patung Yesus disalib, patung Maryam, patung orang-orang kudus yang dimuliakan di dalam Bible. Perkara yang ke-10, Bible mengharamkan hubungan seks songsang ataupun apa yang lebih dikenali di zaman ini sebagai LGBT. Sama ada hubungan seks songsang lelaki dengan lelaki, ataupun perempuan dengan perempuan, ataupun seks, segala bentuk seks yang terlarang adalah dilarang dalam Bible. Demikian juga larangan ini berlaku dalam agama Islam. Apa yang boleh kita gambarkan di sini, ajaran Bible dan ajaran Islam, kesemuanya, kedua-dua ajaran ini melarang ajaran ataupun amalan LGBT yang menjadi satu fenomena yang tersebar luas di seluruh dunia sekarang ini. Namun demikian, bagi mereka yang berpegang teguh pada agama mereka, perlu menekankan bahawa amalan ini adalah amalan yang terlarang dalam ajaran, sama ada ajaran agama Islam maupun ajaran agama Kristian. Inilah di antara 10 ajaran penting di mana adanya persamaan di antara ajaran Bible dan ajaran Quran. Namun demikian, orang Islam berpegang pada ajaran ini, ironiknya, walaupun ia terkandung di dalam Bible, namun masyarakat yang berpahaman agama Kristian tidak menganggap terutamanya perkara yang 1 hingga 29 sebagai ajaran agama mereka. Lantaran itu, mereka tidak mengamalkannya. Orang Kristian tidak berkhatan, orang Kristian memakan babi, orang Kristian minum arak, orang Kristian tidak sujud dalam sembahyang mereka, orang Kristian menganggap Yesus sebagai Tuhan, orang Kristian menganggap bahawa dakwah ini adalah bersifat universal untuk orang ramai, dan penyembahan Tuhan yang esa telah pun dirubah pada konsep Trinity. Dan di dalam gereja terdapat banyak patung-patung yang dipuja, sama ada patung Yesus, patung Maryam ataupun orang-orang kudus. Bagi mereka yang mendalami ajaran Bible dan juga ajaran Al-Quran, melihat persamaan ini, pasti akan melihat satu kebenaran bahawa ajaran Nabi Isa AS dan juga ajaran Nabi Muhammad datangnya adalah bersumber yang sama, iaitu Allah SWT. Oleh itu, ayuhlah, wahai orang-orang beriman, marilah kita kembali, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, jom kita kembali kepada akidah yang sama di antara akidah kamu dengan akidah aku, iaitu menyembah Tuhan yang esa.